Kita pagi ini seperti yang kami war-warkan dalam Selamat Wisata Malaysia awal siaran tadi tentang isu pembelian rumah. Khasnya anda yang membeli rumah buat kali pertama. Bayangkan kita dah simpan duit begitu punya banyak dan kemudian dah membeli rumah. Namun malangnya ada di antara kita yang tertipu dengan sikap tidak bertanggungjawab pihak para pemaju. Jadi sekarang konsep bina kemudian jual, bila mana kerajaan mewajibkan semua pemaju perumahan melaksanakan konsep bina kemudian jual kepada pembeli mengelakkan projek terbengkalai. Tapi persoalannya sini dari segi mekanismenya secara realistiknya adakah ianya boleh tercapai? Itu satu untuk kerana yang pastinya ia memerlukan modal yang cukup besar. Jadi kita nak dengar suara anda. 0322828578 atau 8579 itu nombor yang perlu anda dial untuk berinteraksi bersama dengan kami. Kongsikan kepada anda yang mempunyai pengalaman bagaimana anda mengatasi masalah ini dan juga bagaimana untuk anda menjadi pembeli bijak dengan mengetahui tentang ini adalah satu orang kata pelaburan yang kurang bijak. Okey, kita ingin memperkenalkan tamu kita. Selamat datang. Assalamualaikum kepada yang berbahagia, Datuk Muhammad Osman, Presiden Persatuan Pemuda Islam Malaysia. Datuk pasti telah dihujani dengan ribuan soalan ataupun kemelut sebegini, Datuk. Jadi apa antara yang Datuk dapat simpulkan bila berlaku situasi sebegini? Okey, rumah adalah satu keperluan asas kepada semua rakyat. Semua orang mesti ada rumah untuk tempat tinggal, rumah yang sesuai. So masalahnya sekarang adalah apabila kita meletakkan kepercayaan kepada orang yang boleh dipercayai, tapi ternyata harapkan pagar makan padi. Ini yang menjadi masalah kepada pengguna. Kita mesti faham bahawa dari segi kepenggunaan ada dua perkara yang penting. Satu, consumer expectation. Satu lagi, consumer satisfaction. Orang ingat, okeylah, dah ada peraturan begini, kita satisfied. Tapi ternyata peraturan-peraturan itu kadang-kadang yang dia didesainkan untuk dilanggar kerana ada loophole, ada lompang-lompang di sana. Saya maksudkan begini, memang sepatutnya untuk sesuatu pemaju perumahan itu dia banyak syarat. Dia kata tak deposit dan sebagainya. Tetapi ada orang boleh membeli rumah sedangkan di situ ada peguam, ada pegawai bank, ada arkitek, ada engineer yang sepatutnya jadi pelindung kepada pengguna. Itu kitanya ekspektasi. Tetapi ini sebenarnya harapkan pagar makan padi. Akhirnya dibayangkan kita mendapat aduan hampir 6,000 dan 500-nya terbukti bahawa ada pemaju perumahan itu tanah pun tidak dikonvertkan lagi kepada tanah perumahan dari status pertanian. Masih pertanian. Dan dia tidak punya lesen pun untuk menjadi pemaju perumahan. Tetapi bagaimana orang yang kita harapkan tadi, peguam, arkitek, engineer, boleh macam seolah bersekongkol. Akhirnya yang menanggung beban siapa? Pengguna. Pengguna ini pula terperangkap dalam satu sistem di mana bank dia tak peduli. Dia dah bagi duit, itu dia punya tanggungjawab. Dan akhirnya dia kata dia ada satu peraturan yang boleh membankruptkan orang. Dibayangkan satu orang yang baru kahwin, ada plan untuk ada rumah, lepas tu jadi bankrupt. Dia tak ada nak kerja, dia tak boleh nak buat berniaga, dia tak boleh keluar negara, dia tak boleh memajukan keadaan. Dan akhirnya kita terperangkap di situ. Itu yang masalah yang kita tengok. Kerajaan kena serius. Kalau kerajaan tidak serius untuk menangani isu ini, dia akan menyebabkan rakyat berfikiran, apakah betul-betul kerajaan sayang atau mendahulukan rakyat? Sebab saya dapatilah isu ini telah banyak tahun kita katakan banner dulu kemudian jual. Persoalan saya kata macam-macam lah. Puak-puak yang tadi tu, yang satu puak ni, dia kata mahal lah, susah lah, tak pula modal segala. Kalau tak dipecahkan dulu, tak akan dapat sambungnya. Kalau mereka tak cuba, dia tak akan berjaya. Sebab you bayangkan, you meniaga atas duit orang. You bayar deposit 10% dulu. Lepas tu semua kena bayar. Lawyer fee kita bayar, semua yang bayar. Apa kerja lawyer? Apa kerja bankers? Ini yang jadi persoalan. Yang saya rasa hari ini mungkin kita kusutkan waktu, tapi kita nak supaya pendengar-pendengar faham bahawa pengguna yang kena ini, yang jadi yang datang jumpa kita ni, siapa orang kata kenapa macam Persatuan Pengguna Islam Malaysia macam attack bank Islam saja, atau bank yang kita sebagai umat Islam kita tidak ada pilihan. Kita kena bermuamalah menggunakan kaedah syariah. So kita kena pergi bank yang memang menawarkan hal itu. Tapi ternyata
Ini kita antara satisfaction dengan expectation. Kita menjangkakan orang yang duduk di bank Islam ini dia ada ruh Islam. Tetapi pegawai-pegawai itu rupanya tak macam tu. Baik Datuk, kita ada seorang panggil di talian ingin bertanyakan soalan. Elok sekali Datuk pun ada dekat sini. Soalan, hello, Assalamualaikum. Salam. Hello. Hello, siapa di talian? Hello. Ya. Ya, anda ke udara sekarang. Ya. Saya Encik Edi. Okey. Saya nak bertanya berkaitan dengan konsep bina dan jualing. Konsep ini sebenarnya kalau kita tengok di negara maju sudah lama ia dilaksanakan. Tapi di Malaysia ni tak silap saya dalam tahun 2005 kita mula dengan konsep ni. Tapi apa yang menjadi kerusinan bagi pembeli yang mana walaupun konsep ini kita laksanakan, tapi dari aspek pemantauan tu macam mana, kita tak nak setelah kita bayar 10% wang pendahuluan, kita tak nak rumah tu disiapkan dengan keadaan yang agak mendukacitakan lah. Yang mana kalau kita tengok tidak seperti dijanjikan, meja pun rumah boleh retak. Kita tak nak benda jadi macam tu kan. Kita nak biar 10% yang kita bayar tu kita dapat rumah yang boleh didiami daripada awal kita beli sampai umur kita penceng. Baik. Itu saja. Okey. Terima kasih Encik Adi. Itu pastinya sering diluahkan. Dia begini. Sebab tu kita orang kata seeing is believing. Tapi kadang seeing is deceiving. Maksud saya, kalau rumah terus siap kita tengok baru kita tahu kualiti. Tapi sekarang ni kita tengok gambar. Artist impression. Memanglah gempak gila. Tapi akhirnya tipah tipu juga. Saya nak mengatakan ini begini kita dapati bahawa apabila kita membongkarkan isu ini, saya berterima kasih kepada PDRM lah, very responsif, cepat bertindak. Tidak seperti sebagai pegawai kanan bank. Bila kita highlightkan isu ni, dia kata, wah, lain kali dia buat kenyataan, dia kata pembeli-pembeli rumah jangan pergi jumpa persatuan lah, jumpa terus kita. Banyak yang kita terima ni dah jumpa pegawai bank dilayan macam kucing kura. Janganlah mentang-mentang you jadi pegawai kanan satu sebuah bank, you merasakan bahawa you adalah segala-galanya. Dan saya percaya bahawa jangan kerana kedudukan dia merasakan bahawa Persatuan Pengguna Islam Malaysia ini adalah musuh dia. Saya bagi cakap macam ni lah. Dah ada anak belum? Belum lagi. Saya tak ada anak. Orang marah anak, dia benci ke sayang? Sayang. Bila persatuan menegur bank yang sepatutnya kita ekspektasi kita begini, kita sayang dia sebenarnya. Kita harapkan mereka berubah. Kita tidak mahu pegawai-pegawai bank ini sama pegangan dia, sedangkan dia pakai baju Islam. Dia mengatakan dia bermuamalah secara Islam, tapi akhirnya pegangannya sama saja. Dan yang sekarang yang kita dapati yang paling menakutkan ialah ada satu scam yang melelong rumah orang-orang yang tak dapat NPL itu pada harga yang dia dah sepakati oleh golongan tertentu. Akhirnya you dah rumah itu lelong, loan tak boleh bayar, you jadi bankrupt. Ini dah jatuh timpa tangga, kena latih ayam lagi. Ini yang saya rasa bahawa kerajaan kena meneliti segala-gala perkara ini. Sistem ini saya harap sangatlah, kita dah kata banyak kali, kita ada government link company, kita ada state link company, yang saya rasa kita mesti melihat bagaimana yang saya katakan ini adalah untuk tujuan rumah pertama. Kalau untuk investment tu kita dah fikir secondary lah. Sebab saya rasa mau tidak mau kita mesti mempunyai satu rumah yang sesuai untuk kita membesarkan anak kita, memberikan kesejahteraan supaya mereka merasa selamat. Sebab itulah isu ini sangat penting. Saya harap SPRM dan PDRM meneliti bagaimana mereka ini menggunakan kelonggaran dan lompang undang-undang untuk mereka terlepas. You bayangkan daripada maklumat yang kita ada ni, rumah atas jalan macam mana boleh lulus? Tanah tak dikonvert lagi. Macam mana? Apa kerja kita? Apa kerja lawyer? You dah bayar mereka. Kita punya expectation dia protect pengguna. Kita ada akta perlindungan pengguna. Tapi akta itu tak secukup kuat kerana ada akta banking ini yang saya rasa
bank sebahagian besarnya memang lintah darat. Datuk, kalau kita lihat ada di beberapa kes yang telah disiasat, jika dilihat kadang-kadangnya pemilik ini dia merupakan pemilik untuk syarikat perumahan yang pertama, tetapi syarikat perumahan itu menghadapi masalah, kemudian dia buka syarikat kedua, ketiga dan sebagainya berulang. Jadi perlu tindakan undang-undang diambil jika dia mempunyai masalah syarikat pertama, dia tidak boleh menubuhkan syarikat kedua, ketiga, keempat dan sebagainya. Inilah dia Malaysia. Malaysia boleh. Bukan saja yang Malaysia. Saya sangat setuju dengan you cakap tu. Kita kena lihat kalau orang ini macam kata Melayu, mungkin bahasa saya kasar, kalau anjing tu tak makan tahi pun dicium juga. Artinya kalau orang dah memperangai dia kuduh macam tu, dia akan cari jalan bagaimana mereka akan seronok menipu dan melihat kesengsaraan orang. Dia membuat duit di atas kesengsaraan orang. Ini banyak, dan kita memang kena pasti makan muka itu saja. Dia buat syarikat ini, dia buat syarikat ini, dia buat syarikat ini. Itu juga macam yang kita dedahkan tentang multi level dan sebagainya. Macam tu juga mereka buat. Dan kita tahu bahawa ini adalah sesuatu yang mereka ambil kesempatan di atas kelemahan undang-undang yang ada. Kita sekarang ada banyak sistem IT. Kita boleh identify mereka, kita boleh senarai hitam mereka, dan bukan itu saja, sepatutnya orang kata bahu tangan yang mencengcang, bahu yang mengikut. Kalau mereka buat kesalahan, mereka mesti dihukum sepenuhnya. Dan saya harap sangatlah semua pihak yang saya sebut tadi, sama ada peguam, arkitek, bank, ahli bank, kita punya ekspektasi mereka patutnya memagar kita, sebab kita memberi keuntungan kepada mereka. Kalau pengguna tidak membeli, berapa banyak duit dalam bank pun tak ada arti. Sebab itulah kata dia mesti melihat bahawa ini adalah ekspektasi pengguna. Saya merasakan bahawa ini tanggungjawab bersama. Maksudnya pengguna memang kadang-kadang itu macam saya ada seek is believing, tapi ni seek is deceiving. You baca tu semua cantik, macam mana you nak pergi you tidak ada akses untuk melihat pemaju ni siapa, background ni siapa, jadi saya nasihatlah sebagai pada pembeli bakal rumah, kita pastikan kalau nak beli rumah itu yang terbaik tadi, siap banner baru beli. Yang kedua, you kena beli daripada pemaju perumahan yang mempunyai track record yang bagus, syarikat yang memang berkemampuan. Kadang-kadang kita dapati bahawa syarikat tu rumah dia semua mahal. Itu kata Allah beli menang makan. Jadi saya harap sangatlah kepada pengguna, apabila mereka tertipu tadi, jangan takut memberikan maklumat, kerana makin banyak maklumat yang kita ada, makin senang untuk kita membuat siasatan. Sama ada kita boleh buktikan ia adalah isolated cases ataupun sebenarnya memang scam. Nah, yang macam saya kata tadi, melibatkan golongan-golongan yang tertentu tadi, yang dia secara kita panggil muafakat lah. Dia sengaja buat pakatan untuk mengenakan kita. Dan yang jadi lebih malangnya ialah yang datang kepada kita, kebetulan Persatuan Pengguna Islam Malaysia ni yang datang kebanyakan orang Islam lah. Dan juga orang bukan Islam yang terlibat dengan kes yang sama. Jadi saya merasakan bahawa ini adalah ekspektasi kita. Saya mengharapkan, tadi saya kata, kerajaan kena segerakan melihat mekanisme bagaimana rumah siap baru dijual. Dan kita pastikan bahawa semua pemaju-pemaju perumahan itu mestilah golongan mereka yang membuktikan dari segi kewangannya kukuh, dari segi syarikatnya kukuh, dan mereka ini mestilah tidak terlepas. Lagi satu lagi masalah sekarang begini, katakan kalau kawasan perumahan nak dibangunkan tu sekian luas, 50 hektar ke atas, mesti ada buat kajian environment impact study dan sebagainya. Tapi dia pecah-pecahkan, buat 10 hektar, dia buat 10 hektar. Lepas tu jalan dicuri, jalan kecil, keselamatan tak ada, environment tak ada, kawasan hijau tak ada. Jadi ini juga yang kita punya ekspektasi. Kita punya expectation ialah sebagai pembeli rumah, kita nakkan supaya tempat itu memang sesuai untuk tempat tinggal kita. Ada tempat permainan kita, ada tempat kita beriadah, ada tempat kita bersosialisasi. Jadi masalah perumahan ini adalah satu isu yang sangat luas, yang sangat besar. Tetapi yang kita nak fokus hari ini adalah bagaimana kalau mereka tadi buat salah, dan saya yakin melalui siasatan awal yang kita buat, memang ini adalah satu kita panggil kaedah untuk menyebabkan kerugian kepada pengguna yang kita panggil tadi terlupa ataupun tidak mendapat maklumat yang sepenuhnya. Jadi kita tahu antara hak pengguna adalah right to knowledge, right to information. Jadi saya harap
lawyer ke arkitek ke, kena jelaskan betul-betul kepada bakal pembeli, kerana bakal pembeli ni sebahagian besarnya itu adalah pertama kali nak beli rumah, dia pun tak faham macam mana kaedah dia, dan dia harap tadi ini saya serahkan kepada penguam saya serahkan kepada arkitek, sebab mereka akan certify berapa persen dah siap. Itu yang saya pelik. Kita ada bukti bagaimana rumah tu kadang-kadang baru naik 3 tiang saja terbengkalai sampai sekarang. Jadi saya rasa orang yang ini mungkin mempunyai niat. Ini kerja-kerja polis membuktikan dia ada motif untuk menipu pengguna. Pengguna saya rasa harus dibela, rakyat marhaen harus dibela. Tanggungjawab ini saya serahkan kepada pihak yang berwajib dan bertanggungjawab, dan saya yakin kerajaan kita bertanggungjawab. Terima kasih Datuk. Kita harapkan mereka yang mempunyai masalah sebegini dapat lebih penjelasan tentang apa yang anda hadapi sekarang. Jangan berani untuk ke depan jika anda mempunyai masalah, laporkan kepada pihak berkuasa. Jangan malu, kerana ini bukan sahaja melibatkan anda, tapi melibatkan, boleh dikatakan ramai lagi yang terkena dengan terkesan dengan kes-kes seumpama ini. Jangan takut untuk pantau, dan yang penting sekali sekiranya anda punya sebarang keraguan, jangan takut-takut, dan jangan kadang-kadang ada separuh maju ni dia ada lawyer peguam yang kadang-kadang macam garang sikit untuk menakutkan para pembeli. Jadi jangan tertipu dengan keadaan seperti itu, dan dapatkan sebanyak mungkin, sebab kata Datuk tadi sebagai hak pengguna, maklumat itu sebenarnya kuasa untuk anda, hak anda untuk mendapatkan maklumat sebenarnya. Kita ikuti laporan cuaca untuk pagi ini dari Jabatan Meteorologi, dan kembali selepas ini kita bercerita tentang Festival Sastra Kanak-kanak. Jangan ke mana-mana.